Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam masjid yang mulia ini, dapat kita mengabadikan masa yang Allah izinkan bagi kita ini untuk kita ingat memperingati antara satu sama lain. Di mana firman-Nya, wa zakkir, dan berilah peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan saya memperingati diri saya dan juga tuan-tuan sekalian dan dapat kita manfaat darinya. Kita sambung lagi pengajian kita dengan izin Allah Ta'ala yang telah terputus selama 4 bulan. Kali terakhir saya datang kemarin bulan 2 Februari 26 ke 27 kan, saya ingat saya 27 kan, 27 bulan 2. Bulan 3 tak datang, bulan 4 tak datang, bulan 5 tak datang, bulan 6 tak datang, bulan 7 baru datang. Itu pun penghujung bulan 7. Penghujung umur sampai kenal. Kalau padam, memang apa aja kan. Mana Jibril budak padam. Time tu ataupun ketika itu memang kita patut padam pun. Memang member yang sebaya dengan saya banyak orang padam lah. Tunggu saya je ni. Entah bila entah kan. Jadi mari kita manfaatkan saki-baki umur yang Allah bagi kepada kita ini dengan kita sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya. Sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba Allah. Dan kita bersyukur juga kepada Allah kerana kita dah sampai kepada penghujung tahun ini. Bulan yang terakhir dalam tahun ini iaitu bulan Zulhijjah. Tak lama lagi kita akan merayakan Aidil Adha. Kita akan berkorban insya-Allah. Ya. Bila berkorban, mudah-mudahan dengan itu Allah terima pengorbanan kita dan dapat kita ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka-mereka yang mahu melaksanakan ibadah korban. Ya, firman Allah, ya, apa? Fasholli li rabbika wanhar. Semayanglah kamu lepas itu tumpahkanlah darah. Korban. Ya. Punca boleh, lembu boleh, khabar boleh, kibas boleh, kambing boleh, biri-biri pun boleh. Korban tak? Karena nanti di akhirat nanti binatang korban itulah nanti yang kita harapkan boleh jadi kenderaan kita daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Dari kubur sampai ke mahsyar, mudah-mudahan kita naik unta-unta ke kenderaan kita. Kita korban khabar ke kenderaan kita. Kita korban lembu-lembu ke kenderaan kita. Mudah-mudahan kerana ada orang berjalan daripada kubur kepada mahsyar itu dengan berbagai-bagai cara. Ada orang berkenderaan, ada orang berjalan kaki, ada orang yang merangkak, ada orang yang mengesut, ada orang yang berjalan atas perut, tak macam mana entah kan. Malahan kata Nabi, ada orang yang berjalan atas kepala, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Macam mana entah kan. Terkejut Aisyah tengok, macam mana ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan kamu ingatkan dalam dunia ni. Dunia ni memang macam-macam tak masuk di tak masuk akal. Tapi di akhirat anything can happen. Dalam apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya dalam dunia ni pun ada orang kepala ke bawah kaki ke atas. Ada tak? Ada ke tak ada? Ada satu tarian kepala ke bawah kaki ke atas. Ada? Apa nama tariannya? Sudah semua tak tahu ya. Apa nama dia? Apa nama tariannya? Tak apalah saya kabur. Breakdown. Saya seorang je hafal. Yang lain tu hafal. Dia sekejap kabur. Jadi begitulah. Kita tak nak jadi macam itu. Mudah-mudahan kita ada kenderaan daripada kubur sampai kepada mahsyar. Kerana di sana bukan ada tanda arah. Bukan saya dari kampung tu ada tanda anak panah ke sini ke tapak, sana ke Ipoh kan. Ke sana ke Kampung Gajah dan sebagainya. Ke atas lagi ke apa? Ke Cameron Highland. Tak ada tanda arah. Sana tu tak ada. Lapang aja. Jadi tentu ada mundar mandir Hulu Kedah Kedarat Baru. Tahu ke Hulu Kedah Kedarat Baru? Tentu ada. Ada yang Kedarat, ada yang Kedah, ada yang Hulu, ada yang Baru dan sebagainya. Itu keadaan di selepas kita bangkit dari kubur nanti ya. Jadi bagi mereka-mereka yang ada berkorban, itulah binatang korban dia itulah yang jadi kenderaan dia yang membawa dia. Membawa dia daripada kubur sampai kepada mahsyar. Alright, itu mukadimah baru.
Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Baru mula baca dulu. Tajuknya Fadilat membaca kalimah La ilaha illallah. Dan kita baca sebab boleh ni. Siapa ada kitab yang Rumi baca buka muka surat 26. Muka surat 26. Jawi tak? Saya kita. Berapa? 15. Yang Jawi buka muka surat 15. Yang ada kitab lah, tadi kitab dengar je lah namanya. Ya. Fadilat La ilaha illallah. Kelebihan membaca kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah ni untuk ingatan kita dah 4 bulan tinggal. Dia macam-macam gelarannya. Ada dipanggil dia dengan kalimah syahadah. Ada dipanggil dia dengan kalimah tauhid. Ada dipanggil dia dengan kalimah afdalul zikri. Ada yang manggil dia ke kalimah thayyibah. Macam-macam. Kadang panggil afdalul zikri. Sebab tu orang nak tahlil, tekung tahlil selalu sebab apa? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seafdal zikir, ketahui olehmu bahawa yang itulah kalimah la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir. Zikir ni banyak tuan. La ilaha illallah zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, selawat pun zikir, baca Quran pun zikir, apa saja. Dan zikir tu biar banyak-banyak. Di antaranya menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya? Banyak menyebutnya. Banyak bagian yang kita baca dulu, bulan-bulan dulu ya. Kemudian dia juga merupakan kalimah yang terpenting untuk kita bacakan atau untuk kita lafazkan sebelum kita meninggal dunia. Kerana barang siapa akhir kalam yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk syurga. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia layak ataupun dia dijamin dapat masuk dalam syurga. Jadi ini penting ni. Jadi kena sebut betul-betul la ilaha illallah dan di ujungnya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah dalam hati sebut Muhammadur Rasulullah. Bukan dar ya. Kalau tak ada ashadunya, durnya. Kalau ada ashadu baru dia dar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dengar? Anna dengar. Wa ashhadu anna Muhammadar dengar. Jangan Muhammadar Rasulullah je. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur ya. Kalau ada ashhadu Muhammadar. Kalau tak ada Muhammadur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kandang. Nah ini kadang-kadang kita dengar je. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak betul. Kalau tak ada ashhadu dah. Begitulah kalimah ya. Baik. Jadi itu di antara fadilat-fadilatnya. Ada juga memanggil itu kalimah thayyibah. Ini Allah gambar dengan dalam Quran. Ya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin thayyibah. Asluha sabitun wa far'uha fi sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kamu perhatikan macam mana Allah bandingkan kalimah thayyibah itu, kalimah la ilaha illallah itu, laksana sebatang pokok yang akar tunjangnya menjunam jauh ke dalam bumi dan pucuknya melonjak ke langit. Dia mengeluarkan buah-buahan dengan izin Tuhannya. Dan Allah datangkan bandingan ini kepada manusia agar mereka dapat peringatan. La'allahum yatazakkarun, supaya manusia dapat peringatan. Itu kalimah thayyibah ya. Di sini Allah bandingkan kalimah thayyibah itu laksana sebatang pokok. Pokok ni kalau akarnya jauh dari bumi, kuat tak pokok tu? Tegak tak pokok tu? Sehat tak pokok tu? Rendang tak? Lantaklah angin kuat pun pokok tu tak akan tercabut. Patah boleh, tapi cabut tak boleh. Kerana akarnya jauh dari bumi. Begitulah kalau kalimah la ilaha illallah tu. Ini dah kita baca dulu ni. Bulan 2 dah rasa terang kan. Kalau kita baca kalimah la ilaha illallah tu kita jauh dari duduk habis dari lubuk hati kita. Dia akan menjadi orang yang melafazkan itu kan. Dia menjadi orang tu kuat. Tegas, tegap tahan imannya.
Lantaklah datang hujan macam mana pun dia tetap mempertahankan iman. Lantaklah orang datangkan hujan gini, hujan kesakitan dia, hujan kemiskinan dan apa-apa lah. Ujian nikmat dia tetap mempertahankan iman. Itulah pokok tadi. Datanglah angin, datanglah ribut, datanglah taufan, dia tetap akan mempertahankan diri dia. Dia tak akan tumbang. Karena akarnya jauh ke dalam tanah. Dan pucuknya tinggi ke langit, melonjak ke langit. Dan dia pula mengeluarkan buah-buahan. Bila keluar buah-buahan dari pokok itu, bukan saja dia bermanfaat, orang lain pun dapat manfaat. Makhluk lain pun dapat manfaat. Orang dapat manfaat, binatang dapat manfaat, apa pun dapat manfaat, burung dapat manfaat. Ya. Itu kalau aku tunjangnya jauh dalam bumi. Tapi begitulah juga la ilaha illallah tu. Kalau dia datang betul-betul dari lubuk hati, dia akan jadi manusia yang kuat, manusia yang tegas, manusia yang berani, manusia yang tetap imannya, mempertahankan imannya. Tapi kalau hanya di video aja, tak sampai ke hati, dia tetap mudah saja dia tu terpengaruh, mudah saja dia tu tergelincir iman, mudah saja dia batal iman. Kenapa? Karena dia tidak sampai kepada lubuk hati. Ya, macam kita tahlil lah, dah saya cerita banyak kali ni. Macam kita tahlil arwah ke apa? Macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati tak ingat pun nama. Hati ingat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi ke? Ulun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulun ke? Kau citanya. Jangan ingat kau citanya dia kot. La ilaha illallah. Citanya boleh tahan juga. Dan dengan biskut mayat dia kot. Dapat apa? Dapat biskut mayat dia. Tapi kalau betul dari hati, dia akan mempertahankan iman. Dia akan tunduk hanya kepada Allah SWT. Dia akan takut hanya kepada Allah SWT, tak takut kepada yang lain. Dia akan minta menyembah Allah saja, lain dia tak sembah. Dia akan berdoa hanya kepada Allah saja, tidak berdoa kepada yang lain. Dia akan kasih hanya kepada Allah saja. Dia akan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah saja. Kalau betul-betul dia dalam lubuk hati. Itu sebab dipanggil kalimah thayyibah. Ni kita sambung lagi. Ada riwayat insya-Allah ya. Kita sambung yang itu dah kita baca daripada dua dulu. Untuk malam ni kita sambung lagi hikayat. Hikayat ni cerita lah. Sebelum saya baca cerita dulu. Ya, masa sahabat-sahabat dalam pelayaran, dia jumpa dengan satu orang di pulau ya, dibawa dia orang tu berjalan ke pulau ya. Dia tengoknya orang tu tengah nyembah berhala. Datang sahabat, larang dia, jangan kamu sembah berhala. Kata kalau tak ada sembah berhala, kau nak sembah kata. Sembah Tuhan yang kami sembah. Tuhan kamu siapa? Dia pun kabur. Tuhan kamu ini. Dia cerita. Ada tak contoh? Ada. Allah datangkan Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka orang tu pun tertarik dengan Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Dia pun menerima Islam. Sudah sampai masanya, sahabat-sahabat tadi ngantuk, nak tidur. Dia pun apa? Kami nak tidur. Dia pun tanya, Tuhan kamu tidur tidak? Ya. Jawab sahabat, tak ada lagi tidur. Kalau Tuhan tak tidur, kenapa yang kau tidur? Contohnya, nanti kita baca insyaAllah ya. Kemudian sampai masa dia mampu lapar, nak makan. Dia pun tanya, Tuhan kamu makan tidak? Mana Tuhan makan pula? Dia tak perlu makan. Kalau Tuhan tak makan, kenapa kamu makan? Tak jawab sahabat tu. Akhirnya dia tidur, tidak makan, tidak lama-lama sakit. Sakit-sakit dia nazak terus nak mati. Akhirnya mati juga. Bila dia mati tu, sahabat bermimpi dia berada dalam syurga, dikelilingi oleh bidadari-bidadari dan mendapat nikmat syurga. Ini cerita ni, insyaAllah kita baca ni. Hikayat dan cetera daripada Abdul Wahab bin Zaid. Nama pencetera tu Abdul Wahab bin Zaid. Bahawasanya berkata ia, adalah aku daripada perahu, aku dalam perahu. Maka dijampak akan kami oleh angin. Ditolak oleh angin, ditiup oleh angin ke satu pulau. Maka keluar kami ke pulau itu. Maka kami lihat seorang lelaki menyembah berhala. Saya cerita ni, dia menyembah patung, menyembah berhala. Berhala mana pun entahlah. Maka kami kata baginya, engkau sembah berhala, dan ada pada kami orang yang tahu perbuat seumpamanya. Kamu nyembah berhala. Ada di kalangan kami yang tahu buat berhala tu. Yang kamu sembah apa? Buat sembah. Buat sembah. Buat apa sembah? Itu bikinan manusia. Yang kamu sembah buat apa? Katanya. Maka berkata ya, siapa yang kamu sembah? Kalau kamu tak nak sembah berhala, kamu sembah apa? Dia ngabur pada sahabat tadi ya. Siapa yang kamu sembah? Katanya. Maka kata kami,
baginya, bagi orang tadi, kami sembah akan Tuhan yang pada langit itu, arasnya ada aras, dan pada bumi itu penamparnya. Penampar itu kekuasaannya kan, bukan penampar apa betul ya. Penampar itu kekuasaan Allah. Artinya penghamparannya, berani dihamparkan. Bumi terhampar, yang terbentang luas. Tapi di sini itu dia yang penampar. Tapi di bracket ini penghamparannya, dihamparkannya. Dan pada laut itu jalannya. Allah jadikan itu yang kami sembah, dia jadikan laut, boleh kami jalan dalam laut dan sebagainya. Jalannya. Dan berkata ia, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia? Mana kamu tahu? Siapa ngapakan? Mereka menjawab, kata kami, telah membangkitkan ia kepada kami akan Rasul, iaitu namanya Muhammad bin Abdullah. Rasul yang apa kepada kami? Berkata ia, apa diperbuat dengan Rasul? Rasul itu buat apa? Kata kami, telah diqabatkan. Diqabat itu dipenjarakan atau ditahan. Diqabatkan, yakni diambil akan dia oleh milik kepadanya. Dia dah meninggal dunia. Diqabat itu dah meninggal dia. Sudah meninggal dunia. Rasul tadi ya. Telah diqabatkan, yakni diambil akan dia oleh milik kepadanya. Yang milik dia Allah Taala lah, milik dia. Dia dah mati umpamanya. Berkata dia, adakah tinggal pada kamu daripada alamatnya sesuatu? Ada tak tanda-tanda yang tinggal pada kamu? Alamat itu bukan nombor 9 jalan ini, bukan itu ya. Tanda-tanda. Ada tak ditinggalkannya alamatnya kepada kamu? Kata kami bahkan, apa itu bahkan? Ada. Bahkan tu tu ada. Bahkan, iaitu Kitabul Mulk. Kitabul Mulk, artinya Al-Quran. Kitabul Mulk itu kitab daripada pemiliknya, iaitu Al-Quran Karim. Maka kata kami ya, bahkan iaitu Kitabul Mulk, kata ia, apakah pada kamu sesuatu? Ada tak kitab kepada kamu? Maka kami baca atasnya. Ya, kami baca atasnya surah apa? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Sampai yang banyak apa? Yang banyak apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu surah Ar-Rahman. Juzuk yang ke-28 ya. Kami bacakan kepada dia. Dia ni orang Arab peti ke dah. Maka kami bacakan atasnya surah Ar-Rahman. Maka sentiasa lelaki itu menangis, nengok-nengok menangis dia. Bila ditanya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apa lagi nikmat Allah yang nak kamu dustakan, dia pun menangis ya. Artinya hatinya mudah tersentuh dengan pembacaan kalimah Allah Taala ya. Maka sentiasa lelaki itu menangis hingga habis surah itu, dah habis surah itu. Sampai tabarakasmu rabbikal dzil jalali wal ikram. Habis surah ya. Kemudian berkata ia, tiadakah sayugianya, tiadalah sayugianya bahawa dimaksiatkan. Tiadalah sayugianya bahawa dimaksiatkan akan empunya kalam ini. Jangan kufur dengan pemilik kalam ini. Ikut apa cakap perintahnya, buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang, jangan dimaksiatkan. Kerana ini bukan sembarang-sembarangan yang memiliki kalam ini ya. Tiada sayugianya bahawa dimaksiatkan akan ampunya kalam itu. Kemudian kami lentangkan atasnya, kami bentang kepada dia akan Islam. Kamu nak dalam Islam, tak tahu dia ajak dalam Islam. Maka Islamlah dia. Dan dia cerita Islamlah dia, menerima dia akan Islam. Sekarang ni kita je tak pernah berdakwah. Kalau kita rajin berdakwah, ramai lagi orang yang nak Islam ni. Ada ustaz-ustaz yang pernah berdakwah dia. Di antara nama Ustaz Fadli Yusuf. Ada pernah nama? Ustaz Fadli Yusuf. Dia berdakwah di Pulau Sabah. Hari-hari ada je orang Islam. Ini hari dah dimasuk punya 1,000 lebih. 1,100 dekat 1,100 dah dimasuk dalam Islam. Tahu? Kerja itu je berdakwah.
Dibantu oleh isteri dan anak-anaknya. Anak-anak pun itu dia, berdakwah dia. Kadang kita jealous tengok ada orang ni masuk Islam, ini satu keluarga masuk Islam, ini satu keluarga masuk Islam. Kita ni tak rasa aja, pasal itu kita tak dapat memasukkan Islam. Orang-orang yang belum Islam tu. Jadi ini dia dakwah betul dengan contoh, dengan tauladan, dengan apa ni? Maka akhirnya dia menerima Islam. Kemudian berkata, ia tiada sayudianya bahawa dimaksiatkan akan ampunya kalam ini. Kemudian kami rentangkan atasnya akan Islam. Maka Islamlah dia. Dan kami bawa akan dia serta kami dalam perahu, bawa naik kapal ya. Maka tatkala kelam, bila kelam malam, dalam malam kelam dia. Tatkala kelam malam dan semayang kami akan isyak. Kami pun semayang isyak. Ya. Mengambil kaminya akan tempat tidur. Dah lepas semayang isyak kami tidur tu. Maka berkata dia bagi kami, adakah Tuhan yang kamu tunjuk akan daku? Atasnya itu tidur dia. Tuhan itu tidur ke tak? Yang kamu tunjuk Allah itu tidur ke tak Allah? Allah bila pulang tidurnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tadi dah baca firman ni ya. Dia tidak mengambil ngantuk dan tidak pula dia tidur. Atas kata kami. Tetapi ia tidak tidur. Yang berdiri dengan sendirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hidup dan berdiri dengan sendirinya. Tak ada tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tiada tidur dan tiada ngantuk dan tidak tidur dia. Katanya. Dia jawab pula apa kata dia? Sejahat-jahat hamba itu kamu tidur. Orang yang tidur itu dah sejahat-jahat hamba. Dia baru masuk Islam. Udah diajar orang yang dah lama jadi Islam. Sejahat-jahat hamba itu ialah kamu tidur. Kamu tidur, kamu tidur kamu. Sejahat-jahat itu kamu, tidur kamu. Dan Tuhan kamu tidak tidur. Tuhan tak tidur. Dan tatkala sampai kami ke darat, kami himpunkan baginya sesuatu daripada darahim. Darahim itu dirham lah. Kalau satu dirham, kalau banyak darahim plural ya. Kami bagi dia dirham, duit lah. Kami bagi dia duit. Dirham. Maka katanya, apa ini? Ini apa ni kata? Kata kami, ini bekal akan diri kamu. Untuk kamu belanja nanti. Ada dirham. Katanya, kamu tunjuk akan daku jalan yang tiada aku lihat akan kamu. Menjalani akan dia. Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya. Aku tak nyembah dia. Kamu tunjuk aku jangan nyembah yang lain daripada dia. Maka tiada ia sia-siakan akan aku. Aku tak perlukan dirham ni. Aku tak perlukan wang ni. Dia takkan sia-siakan aku. Dia tentu bagi aku. Apa saja keperluan aku, dia tentu bagi. Bukan macam yang aku sembah tu, patung-patung tu tak ada lagi apa. Tapi Tuhan yang kamu tunjuk ni, pasti dia akan bagi pada aku. Aku tak perlu ni. Maka adakah ia mensia-siakan akan daku sekarang? Dulu tak ada sia-siakannya. Aku menyembah patung, dia datang dengan komen tu untuk mendakwah aku supaya aku tidak lagi menyembah patung. Aku kan, kamu ajar aku sembahyang, kamu ajar aku macam-macam tentang Islam, dia takkan sia-siakan aku. Sekarang takkan dia sia-siakan. Kemudian daripada itu aku sembah akan dia. Sebab aku sembahkan dia. Maka tak kala kemudian daripada 3 hari adalah lelaki itu di dalam nazar. Sudah nak mati. Mana dah? Sahabat makan dia tak makan. Sahabat tidur dia tak tidur. Sudahnya sakit. Oh dah mati. Dan nazar. Nazar tu nak dicabut nyawanya. Itu nama nazar Dalam nazar hendak mati. Maka aku datangkan kepadanya dan aku kata baginya, adakah bagi kamu itu hajat? Ada nak kamu apa-apa hajat? Boleh aku sampaikan insyaAllah. Last. Macam orang nak mati, orang hukum gantung. Bila hari dia esok minta hukum gantung, hari ni apa? Minta aja apa-apa, dia bagi dia bukan penjara tu. Nak makan apa? Makan tom yum, bagi tom yum. Nak makan chicken chop, bagi chicken chop. Agak-agak lalu kau makan tuan-tuan. Esok nak mati. Ini apa itulah. Dia dah mati. Adakah kamu hajat? Kata sahabat. Lepas 3 hari kan? Adakah bagi kamu hajat? Maka katanya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan. Tak payah. Dah semua dah dibagi oleh Tuhan kepada aku. Oleh Tuhan yang mengeluarkan daku daripada pulau ini. Aku keluar dari pulau ini dengan izin Tuhan. Aku dapat Islam pun dengan izin Tuhan. Aku boleh sembahyang pun dengan izin Tuhan.
Jadi dah keperluan aku semua dah tunaikan oleh Tuhan. Tak payah lagi, aku tak ada perlu apa-apa lagi. Ya. Dan tahu dan tidur aku di sisinya. Dia belum mati, dia tidur. Sahabat tadi tidur. Kata sahabat ni yang berakhir tadi sahabat Abdul Wahab bin Zaid tidur di sisi dia. Tengah tidur tu matilah sahabat tadi. Maka dan tidur aku di sisinya. Maka melihat aku dalam tidurku belum mati ni. Tengah tidur bersama dengan orang sakit tadi. Apa tengoknya? Aku melihat dalam tidurku akan suatu jariah. Apa jariah? Tuan-tuan, apa jariah? Hamba perempuan. Jariah lah ya. Jariah. Bukan nama jariah tak? Hamba perempuan. Saya perempuan dia pergi jariah. Daripada anak bidadari. Di dalam raudhah. Raudhah tu apa? Taman syurga. Kubur tu jadi taman syurga. Al-qabru raudhatan min riyadil jannah. Kubur itu salah satu taman dari taman syurga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi kubur itu juga boleh jadi jurang daripada jurang neraka. Al-qabru khufratan min khufurin niran. Dia boleh jadi taman syurga, boleh jadi jurang neraka. Ini macam dia mimpi orang tu berada dalam raudhah, taman syurga yang hijau. Hijau tu kan. Ya. Hijau. Ada orang tanda hijau. Kita pulang dari dia. Syurga hijau tu warna syurga tau. Jadi raudhah yang hijau. Dan berkata ia, segerakan olehmu dengan dia. Dia pun kata, segerakan olehmu dengan dia. Sesungguhnya telah panjanglah rinduku kepadanya. Siapa cakap tu? Jariah tadi kamu. Segerakanlah. Segera dia datang kepada aku. Mati aku tinggal, segerakanlah kematiannya. Aku menunggu kuasa dia. Aku dah rindu penuhkan dia ni. Dah rindu penuhkan. Untuk bila ma'an ni. Contoh Ali ma'an. Contoh. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Rindu penuh bila dari itu. Aku telah rindu, panjang penuh rindukan dia. Maka jaga aku. Lepas tu aku jaga. Tak tahu apa kesudahannya. Aku jaga ketika itu. Aku jaga padaku daripada tidur. Dan senya telah mati dia pun mati ya. Telah mati ya. Maka aku tanamkan dia. Dah mati tanamlah. Suruh tanam tu dimandi pula, dikapan dulu, disemayangkan tu ditanam ya. Tapi pendek kali ditanam dia. Dan tidur aku pada demikian malam itu. Malam tu tidur. Maka aku lihat akan dia di dalam tidurku. Aku mimpi tu. Dan di atas kepalanya mahkota. Dia dah dapat mahkota. Mati dengan mahkota. Mahkota tu apa? Mahkota tu lambang kebesaran lah. Macam haji ada mahkota kan? Dia ada mahkota. Bagi kita ni mahkota ni apa? Sahabat lah mahkota. Mahkota bagi orang beriman. Itu dapat mahkota betul-betul. Dan antara dua tangannya khurul ain. Ada anak dari antara dua tangan itu. Artinya bidadari itu, anak bidadari itu depan dia lah, di antara dua tangan. Artinya dia meluk bidadari tu lah. Ada anak bidadari. Padahal membaca ia apa? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Surah apa? Surah Al-Ra'd. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Dan segala malaikat masuk mereka itu. Itu di mimpi dia. Mimpi ya, tengah bersama dengan bidadari dia. Dia mimpi itu orang tadi. Dan malaikat masuk mereka itu akan ahli syurga. Malaikat tu bagi ahli syurga tu apa? Daripada tiap-tiap pintunya. Dari tiap pintu tu boleh ahli bidadari. Dan tiap syurga tu. Syurga ada berapa tuan-tuan? Perempuan? Perempuan tak ada. Ada berapa syurga? Ada 8. Tiap pintu ada bidadari. Nunggu je tau. Yang pertama syurga Firdaus. Yang kedua Jannatul Adnin. Yang ketiga Jannatul Ma'wa. Sebut betul-betul Ma'wa. Bukan Ma'wa. Ma'wa lain. Ma'wa.
Jangan makwe mak saudara. Orang Kedah kita makwe kalau mak saudaranya. Ini makwa macam orang Kedah. Jangan makwe girlfriend. Nak sebut makwa. Itu namanya syurga. Kemudian yang ketiga, yang keempat namanya Darussalam. Tadi itu imam pimpin kita itu minta Darussalam. Wa adkhilnal jannata Darussalam. Itu Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im, penuh dengan nikmat. Yang keenam namanya Jannatul Jalal atau Darul Jalal, agung, besar. Yang tujuh namanya Darul Khuld ataupun Jannatul Khuld, artinya kekal abadi. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar, qaf ra alif ra, artinya ketenangan, tenang aja ya. Itu betul. Ada 8 surga. Kita pintu tu ada. Untuk siapa? Alaihim min kulli bab, kita pintu tu ada. Salamun alaikum bima sabartum. Artinya apa? Selamat datang. Salamun ya. Berkata mereka itu bagi ahli surga, sejahtera. Salam tu sejahtera atas kamu dengan sebab sabar kamu. Orang sabar ni dijanjikan syurga tau. Ada tak ayat Quran menjanjikan syurga bagi orang sabar? Ada. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak terkira banyaknya. Tak boleh bilang. Sebab orang sabar itu di antara 7 golongan manusia yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima sabar itu. Orang yang sangat sabar masuk syurga tanpa hisab. Sabar tu siapa? Kita ya, aku ya. Teman lah ya. Betul-betul itu mungkin lah ya. Tapi nak sabar macam mana? Kena sabar mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Buat yang wajib, kena sabar. Tinggalkan yang haram, kena sabar juga. Yang ketiga, sabar apabila didatangkan musibah oleh Allah SWT. Bukan maksiat, didatangkan musibah oleh Allah SWT. Itu 3 jenis sabar. Kalau itu dapat ganjaran yang tak terhingga banyak, dapat masuk syurga tanpa hisab. Oleh kerana kamu sabar, sejahtera kamu. Fani ma'uqbad dar. Berarti fani ma'uqbad dar. Maka sebaik-baik kesudahan. Dar itu kampung ya. Sebaik-baik kesudahan ialah syurga. Itu tempat yang paling baik, tempat yang paling utama. Jadi jadi idaman kita kalau dapat masuk syurga. Itu janji Allah ya. Surah Ar-Ra'd ya. Kemudian itu ayat Qurannya. Kemudian ada pula hadis Nabi mengatakan bahawa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, atu zakata abdaikum yaqulu la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan oleh kamu akan zakat. Zakat badan kamu. Zakat itu dan zakat harta ada, zakat badan ada. Zakat badan apa? Kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah. Kalau sebutnya la ilaha illallah seolah-olah kamu mensucikan badan kamu. Karena kita berjanji tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia sebut je la ilaha illallah, tidak ada siapa yang kita nak sembah, hanya Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang kita takut, hanya kepada Allah Ta'ala saja. Tidak ada siapa yang kita nak tunduk dan patuh, hanya kepada Allah SWT. Itu di antara tuntutan kalimah la ilaha illallah ya. Tuntutannya ialah satu Islam itu sendiri. Seluruh Al-Quran itu tuntutan kalimah la ilaha illallah. Itulah, itu zakat badan. Dengan sebab berkata la ilaha illallah yang ini dengan sebab Islamnya kami hidup. Baik, sikit lagi. Belum lagi waktu ya. 42, ada lagi 7 minit. Ya, ada lagi 7 minit. Pukul 8.49 kita berhenti. Ada SOP tahu? SOP tu apa? So kambing. Apa SOP? Standard Operation Procedure. Kena ikut ya. Jangan langgar. Kalau langgar nanti kena fine on the spot 1,000. Ya, saya yang ngajar kena fine. Yang jadi penganjur kena fine ya. Jadi cukup masa berhenti. Sampai dah habis apa PKP apa? PKPP sampai habis insya-Allah. Ya, sikit lagi. Dan daripada Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas ya. Namanya Abdullah bin Abbas, digelar dengan Ibnu Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhuma. Berkata ia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah, keluar daripada mulutnya satu burung. Sekali sebut la ilaha illallah, dah keluar burung. Saya sebut kejap ni. Ya, burung keluar.
Sekali sebut la ilaha illallah, keluar saya kubur. Burung tu apa? Burung yang hijau lagi. Yang hijau baginya 2 sayap, ada 2 sayap burung tu. Sayap ni putih, burung ni hijau. Sayap ni putih. Ada hijau putih kan? Keduanya. Sayapnya ada 2 sayapnya putih warnanya. Ditakhtakan keduanya dengan mutiara. Ditakhtakan tu bertakhtakan ya. Bertakhtakan maknikam betul kan? Dia apa? Dia bertatahkan maknikam. Bukan bertatah. Ini takhta ni ya. Bertatah ke maknikam. Ya. Maknikam tu jenis apa? Jenis permata lah. Bertatah ke maknikam. Keduanya dengan mutiara. Maknikam tu seperti mutiara. Mutiara tu senang dapat. Kena nyelam dalam laut. Kena cari tiram dulu. Baru dapat mutiara kan. Itu mahal kan. Dan yakut tu permata juga. Yakut merah. Dan naik ia kepada langit. Burung tu naik ke langit. Maka didengar baginya dengan dengungannya. Dengung tu dengung di orang Arab tu. Dari bawah Arab seperti dengung. Dengung apa? Ibu madu. Ibu apa ni? Apa namanya? Madu tu lah. Ibu madu tu apa? Lebah tu. Lebah tu ibu madu ya. Macam dengung tu kan ya. Kuat bunyi. Lebah tu dah banyak. Dengung ibu madu. Maka dikatakan baginya, diam olehmu. Burung tu berdengung macam ibu madu je. Dikata bagi dia diam. Maka katanya, tiada hingga diampunkan bagi taulanku. Tidak kau ampunkan bagi taulan. Siapa taulan? Orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah tadi. Sudah kamu ampunkan dia, bawa aku diam. Tidak aku dengung dia. Aku bising maka diampunkan bagi yang berkatanya. Jadi kalau tidak diampun apa buat tuan-tuan? Banyaklah menyebut apa? La ilaha illallah ya. Banyak menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya. Bagi yang berkatanya. Kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah. Ya. 70 lidah burung tu. Maka diampunkan baginya yang berkatanya itu. Kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah. Meminta ampun ia bagi taulannya. Lidah tu boleh apa? Ampun kalau Tuan Haji Ma'e tu, ampun kalau Tuan Haji Khalid tu, ampun kalau Tuan Fazul tu ya? Ampun kalau manalah Khairul dan sebagainya. Ampun kalau Haji Ibrahim tak juga. Ampun kalau Ustaz Mansur. Ustaz Mansur tengok dia hidup sebut nama aku. Buat dia ampun kalau Ustaz Mansur tu. Tak ada kan? Sampai tak ada kan? Burung tu. Minta ampun bagi pihak orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah. Dijadikan burung tu 70 lidah. Meminta ampun ia bagi taulannya hingga hari kiamat. Tak berhenti minta ampunnya. Malaikat, kepala malaikat tu minta ampun. Senang ke susah Allah nak ampunnya? Senang je. Jadi tu sampai hari kiamat. Maka apabila adalah pada hari kiamat datang demikian burung itu menolong dan menunjuk akan taulannya kepada syurga. Ini jalan ke syurga, ikut aku ya. Ikut aku, burung tu bawa dia ke syurga. Mungkinlah dia akan diterbangkannya daripada pangkai mahsyar tu sampai ke syurga. Kerana ada yang menyeberangi titik siratul mustaqim tu yang cepat seperti kilat menyambar. Itu kita tak tahu. Seluruh lepas aja. Yang kedua ada orang yang seperti burung terbang. Ini katanya tu. Burung tu bawa dia terbang. Kalau burung bawa terbang, apa yang jadi penghalang dia? Siapa yang boleh menghalang dia? Gunung tak boleh menghalang dia, bangunan tinggi tak boleh menghalang dia, pokok tinggi tak boleh menghalang dia. Terus dapat masuk syurga. Laju lah tu, tapi taklah selaju nampak? Yang boleh masuk syurga cepat seperti kilat. Itu yang paling laju dia, seperti kilat menyambar. Yang kedua seperti burung terbang. Lagi yang laju seperti kuda berlari. Tahu kuda? Laju ke tak? Kuda Lone Ranger. Laju ke tak? Tahu Lone Ranger? Tahu apa nama kudanya? Silver. Jangan tu orang tengok Lone Ranger kan? Saya tu masa kecil itu komik yang saya baca Lone Ranger tahu.
Nama kudanya Silver. Punya laju, besar, gagah, cantik. Macam kuda berlari. Ada juga yang menyeberanginya seperti orang berlari, pelari kecut. Siapa? Usain Bolt. Tahu Usain Bolt? Pelari kecut yang terpantas di dunia ni. Orang Jamaica. Namanya Usain Bolt. Orang Islam juga. Usain Bolt. B-O-L-T. B-O-L-T itu artinya memancut. Mancut itu Bolt. Artinya dia kalau dia lari tu punya laju. Macam orang berlari. Laju juga lah. Ada yang berjalan kaki. Itu kau orang laju pelan. Berjalan kaki. Itu paling common lah, paling budi jalan kaki. Yang ke bawah tu dapat juga. Tapi ada yang merangkak. Siapa nak merangkak? Merangkak macam tu. Sedangkan tiki sirat tu besar mana? Ada besar Tambak Johor. Ada besar Golden Gate of San Francisco. Ada besar Jambatan Pulau Pinang. Kata opah kemarin, dia macam rambut belas ribu. Kata opah kemarin. Saya baca dalam kitab tak jumpa pun rambut belas ribu. Yang ada dalam kitab kata apa? Lebih kecil daripada rambut. Dan lebih tajam daripada mata pedang. Jadi kalau berhambat, dia jadi luar. Bagi orang beriman dan beramal soleh, dia jadi luar. Tak ada tajam macam itu. Ini untuk bagi orang kafir, bagi orang fasik, bagi orang zalim, itu yang tajam tu. Dia 3 langkah-langkah putih kaki tu. Dia potong oleh apa nama tu? Dipotong oleh apa nama tu dia? Titian tadi jadi itulah cara ni. Ada yang mengesut, ada yang berjalan atas perut. Macam mana caranya? Itu cara meniti siratul mustaqim. Okey, jam sudah menunjukkan 9.50. Patutnya 8, bukan 9.50, 8.50. Patutnya 8.49. Ada 1 minit lebih. Minta maaf dia. 1 minit lebih. Sorry lah. Jadi kita cukup sekarang itu. Nanti kita akan baca nanti muka surat 28. Membicarakan hadis lain tentang fadilat kalimah la ilaha illallah. Okey, sekian. For tonight there will be no questions and answers. Qadha. Sampai habis lepas PKP esok baru ada soal jawab, insya-Allah. Untuk kali ini cukup dah dapat macam ini pun okey tu dapat ngaji. Dapat pahala ngaji? Apa tak dapatnya? Niat dah Umar tadi. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yajni. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Kita ni sekarang ni berada di jalan Allah ni. Mudah-mudahan jadi tak ada banyak lagi ceritanya. Sudah cukup. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.